Wallahu alam. Nak suruh kita mikir bahawa kita ni banyak sifat negatif di dalam diri kita, maka dengan wahyu, dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan naik taraf, keluar daripada sifat yang tersebut. Tengok satu cerita. Ada kisah ni. Satu malam, ini Sayyidina Ali sendiri cerita tentang diri dia. Kalau kita tak cerita dah hak kita, tapi orang yang bersifat amanah, orang yang bersifat jujur, mereka akan laporkan apa yang berlaku. Kata Sayyidina Ali, satu malam bapa mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia. Tarakahu, mari tengah malam. Dia dengan Fatimah tidur. Nabi bertanya, ala tusallun? Ali, Fatimah, tak solat malam ke? Nabi tanya. Faqala Ali, Ali pun jawab. Masya Allah, menantu jawab. Dia kata apa? Innama anfusuna biyadillah. Kita ni, jiwa kita ni Allah Ta'ala yang berkuasa. Fa iza sya'a amba'ya ba'ath. Sana ba'asna. Kalau Tuhan kejutkan kita sedar, kita bangun solat. Mana Ali jawab? Patutnya dia kata insya-Allah kita bangun solat. Tapi Ali kata kita ni tak ada kuasa, Allah Ta'ala yang berkuasa. Kalau Tuhan gerak kita nak bangun, kita bangunlah. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sudah bercakap ni, dia balik. Bila dengar Ali jawab macam tu, Nabi balik, tak cakap banyak. Walam yarji' ilaiha syai'an. Ali kata dia tak jawab apa, tak respon kepada apa yang saya kata tadi. Tak kata nasihat Ali jangan cakap macam tu. Thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun. Dia keluar daripada rumah Ali. Ali kata aku dengar dia dalam keadaan dia nak balik itu, yadribu fakhidahu. Nabi kita tepuk paha dia, tepuk di paha. Dia baca ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allahu akbar. Sesungguhnya manusia itu suka berbantah. Orang pergi nasihat suruh bangun, dia pergi jawab tak. Itu nyawa kita ni di tangan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini sahih dalam Bukhari wal lafzu lahu, dan juga diriwayat oleh Muslim. Kata di ulama Islam, tanda tuan-tuan, tanda hadzal hadis, hadis ini, hadis kisah Ali ini, nassun fi dhammi man arada al-amra bil qadar. Nas, Allah Ta'ala cela orang yang nak membantah satu benda dengan takdir Allah. Sebab Ali kata anfusuna biyadillah, nyawa kita ni, roh kita ni di bawah kuasa Allah. Istinadan ilal qadar fi tarkim tithal amr. Kita guna hujah qadar untuk nak meninggalkan arahan. Wahya fi nafsiha kalimatu haqqin. Perkataan itu betul, nyawa kita, jiwa kita ni di bawah kuasa Allah. Ada kalam sahih, semua benda di bawah kuasa Allah. Tetapi tak boleh digunakan untuk membantah perkara yang tersebut. Dan ini termasuk dalam bantahan yang dicela. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, wa kanal insanu aksara shay'in jadala. Manusia ni suka berbantah. Tengok dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Baik, habis macam mana kita nak menangin ni masalah sesuatu dengan takdir? Kita tak boleh nyalah takdir. Awak bangun tak solat witir malam tadi? Bangun? Tak. Kenapa? Saya dah kunci jam pukul 5.30, pukul 5.40. Tapi takdir Allah SWT, kuasa nyawa kita di tangan Allah. Aku tak sedar nak kata apa. Tak boleh kita menyalahkan takdir begitu. Kita menyalahkan kita bahawa kita begitu tutup jam loceng.
Kita sedar celek tengok jam tak bangun. Siapa salah? Kita. Kenapa nak menyalahkan takdir? Maka kita kata ayat ini, hadis ini mencela orang yang membantah sesuatu benda dengan takdir Allah. Contohlah kita kata kita ada mau'id, kita ada janji dengan orang. Janji dengan orang. Pukul 10 mesyuarat di sini. Pukul 11 tak sampai lagi. Bila mari-mari, maaf bang, maaf dah saudara, ahli-ahli meeting semua mesyuarat. Takdir Allah SWT, saya nak turun pukul 8 tadi, tapi kita punya ada masyarakat lain tertidur. Sudah tidur, tengok kereta tak ada angin, kena tukar tayar dulu. Maknanya dia punya golek pusing, nak menyalahkan takdir, meletak atas dasar takdir. Kita kata lah, dah awak tahu ada mesyuarat hari ni, perjalanan jauh, kenapa tidur? Ini dia panggil tak boleh berhujah dengan takdir untuk nak membetulkan keadaan kita. Kita kena nyatakan kesalahan kita, kemudian kita kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Itu boleh. Yang pentingnya manusia ni suka berbantah. Kita pergi kepada ayat 55. Ayat 55. Maaf, ada nota di bawah. Nota 746, berbagai-bagai contoh tauladan yang memberi pengajaran untuk kebaikan dunia dan akhirat telah dihuraikan di dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara, tetapi masih ramai manusia yang tidak mau insaf, tak mau menerima, tak mau sedar. Ini ialah kerana manusia menurut tabiat semula jadinya banyak sekali bantahan-bantahan dan dalihannya. Pasal itulah kita kata beberapa ayat yang Allah Ta'ala gambarkan sifat manusia dalam Quran ini negatif. Illa, tapi dia ada illa allazina amanu, illa musallun. Jadi kecuali itu je yang kumpulan. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ad-dunya mal'un wa mal'unu ma fiha. Ad-dunya, tengok dia punya hadis, ad-dunya mal'una. Dunia itu kena laknat. Wa mal'unu ma fiha, dan dilaknat benda-benda yang ada sekali dengan dunia. Allahu akbar. Ad-dunya mal'unatun, mal'unu ma fiha, dilaknat sekali dengan dia, ghaira zikrillah wa ma wala, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala dan yang seumpamanya. Wa ma walahu wal alim wal muta'allim, ada riwayat lain kata orang alim dan orang muta'allim, orang belajar. Ini yang dilepaskan daripada laknat yang tersebut. Jadi kalau kita nak jadi orang lepas daripada laknat ini, marilah kita apa? Kita keluar daripada